insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin. Allahumma rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Walillahil izzah li rasulih amma ba'd. Baik, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ni. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita berkumpul pada malam ni dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dah selesai dengan kata solat berjamaah kita. Mudah-mudahan solat kita Allah terima dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang cukup sempurna. Kita katakan boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, terutamanya di antara waktu maghrib ni membawalah sampailah kepada waktu isyak nanti mudah-mudahannya. Seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan bahawa as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah. Nabi katakan kat situ solat 5 Jumaat hingga Jumaat. Kemudian daripada Ramadan ila Ramadan mukaffiratul lahun ma bainahun. Nabi katakan bahawa mukaffirat yakni sebagai satu penghapus dosa, ma bainahun yakni 5 bainahun yakni apa saja di antara semuanya itu tadi tu, majtuni batil kabair kama qala sadaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan bahawa solat 5 maksudnya di antara subuh sampailah kita katakan zuhur sampai asar sampai maghrib sampai isyak. Begitu juga di antara wal jumu'ah ilal jumu'ah, di antara Jumaat sampai Jumaat, daripada di antara Ramadan sampai Ramadan mukaffirat yakni dia merupakan penghapus dosa, 5 bainahun di antara semuanya tadi tu, di antara keduanya majtuni batil kabair atau kamakal selama mana kita menjauhkan dosa-dosa besar. Nak mengatakan bahawa sebenarnya solat-solat 5 waktu kita yang kita buat dalam keadaan kata sesempurna yang mungkin, sesungguh mungkin yang kita laksanakan ini tuan-tuan, sebenarnya dia merupakan mukaffirah, yakni dia merupakan penghapus dosa-dosa besar. Menghapuskan dosa-dosa kecil. Seperti mana yang kita tahu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita ambil wuduk, maka wuduk tadi itu pun kata boleh menghapuskan dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Jadi dalam arti kata lain, ketika kita mengambil wuduk, kita bersungguh-sungguh dengan wuduk kita dan sebagainya, semua dosa-dosa kecil tadi itu semuanya boleh terhapus dengan ambilan daripada air wuduk yang kita ambil tadi itu pada hakikatnya. Jadi yang itu disifatkan seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya perkara-perkara yang baik dia boleh menghapuskan as-sayyi'at ni. Ikut ke sebahagian kata besar ulama mengatakan bahawa as-sayyi'at ni ialah merujuk kepada dosa-dosa kecil. Maksudnya dengan istighfar, kita cover dia dengan sedekah, kita cover dia dengan kata-kata yang baik dan sebagainya, dia boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi ada pun bagi yang namanya al-kabair, namanya dosa-dosa besar, dia menuntut kepada kewajipan taubat. Sebab dalam hadis tadi tu Nabi sendiri secara tak langsung dia dah differentiate, dia dah membezakan di antara namanya dosa kecil dengan dosa besar. Sebab bila dosa besar, selama mana tak buat dosa besar, yang namanya solat-solat 5 kita, yang namanya solat Jumaat kita, mudah-mudahannya itu juga daripada Ramadan sampai Ramadan dia boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Tapi bila al-kabair, dosa besar, jawabnya dia memang memerlukan kepada taubat.
Itu secara tak langsung untuk kita bezakanlah di antara dosa kecil dan juga dengan dosa-dosa besar. Baiklah tuan-tuan, alhamdulillah. Kata dalam pejam celik kita, kita dah masuk dah dalam bulan Rajab. Bermaksud kita lebih kurang dalam 50 hari lebih je lagi untuk kita sampai dalam bulan Ramadan, yang kata yang disifatkan sebagai al-mubarak, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan keberkatan. Kata kita mintalah sangat-sangat dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan kesihatan yang cukup sempurna, dipanjangkan umur, direzekikan tenaga yang cukup baik. Ini semua wallahu alam lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita, ialah sebab kita juga tahu bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur, yang menentukan siapa yang akan dapat melalui dan menempuh yang katakan keberkatan Ramadan sekali lagi dan sebagainya. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menentukan panjang umur, dan itu juga kata ialah diri kita lah, ajal maut kita sama ada sekarang, tak lama lagi, tak sempat ke dan sebagainya, wallahu alam. Semalam ada salah seorang pangkat saudara saya jugalah, tapi agak jauh, meninggal dunia semalam. Tadi ni on the way nak ke Bari tadi ni, masa nak singgah untuk salat maghrib tadi pun sama juga masuk dekat WhatsApp, mak kepada kawan pula meninggal. So ngeri juga tu. Kita tak tahu, kata dalam mudah-mudahanlah kita doa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai kepada Ramadan pada tahun ini mudah-mudahan. Kita tak tahulah tuan-tuan, yang kata umur kita sebagaimana, maksudnya panjang mana, bila dan sebagainya. Tapi begitu jugalah kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, apa pun ketetapan yang Allah nak letakkan pada diri kita, kita minta sangat supaya mudah-mudahannya mati untuk kita tadi itu adalah mati pada saat yang terbaik untuk diri kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kena minta yang itu. Seperti mana yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu dalam doa yang selalu dijadikan sebagai satu asas untuk kita tengok, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, ya Allah, kau hidupkanlah aku selama mana hidup itu baik untuk aku, dan tapi begitu juga kau matikanlah aku sekiranya mati itu adalah baik untuk aku. Kita tak tahu saat kematian kita bila. Ada yang tahu saat mati di bila? Ada? Tak tahu ada salah seorang pangkat sahabat daripada Allahyarham ayah saya. Hari itu masa jumpa dekat masjid lah, lepas satu kuliah. Bukan, ayalah dia selalu datang kuliah saya lah. Tapi masa jumpa tu petang, lepas solat Jumaat. Jadi tegur dia, salam, peluk dia apa semua, sahabat baik dengan arwah ayah. Tapi kebetulan tuan-tuan, dia ni kena kanser hati. Kebetulannya kena kanser hati. Jadi kalau ikut ramalan doktor, bulan 4 ni lah, kalau ikut ramalan doktor. Jadi dia pun cakap masa salam dengan dia pun sekali, jadi kita katakan, dia pun cakap, dia kata, Ustaz, kalau ikut betul-betul kata doktor ni bulan 4 ni Ustaz ni, dalam bulan ni dah saya meninggal je kan. Tapi macam tu jugalah, kita pegang dia, kita cakap dengan dia, Ustaz, saya cakap dengan dia, Ustaz, jangan cakap macam tu. Manusia cuma boleh cakap aja, tapi pada dasarnya ialah benar. Kita tahu, kita katakan daripada sebab musabab, sababiyah tu ada pada hakikatnya. Begitu juga daripada orang kata, daripada sudut orang kata kajian-kajian dan sebagainya, kemungkinan itu mungkin. Kemungkinan itu mungkin, tetapi pada hakikatnya yang mutlak itu adalah pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud sekarang ni kita tak pasti. Yang penting kita usaha dululah. Jalani kehidupan seperti mana biasa, buat sesempurna yang baik. Orang katakan kata dengan ahli keluarga, dengan masyarakat kita masuk sungguh-sungguh dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita akan selamat jugalah, mudah-mudahannya. Tuan-tuan, kita tak tahu bila saat kita mati, tapi untuk Ramadan tahun ni setidak-tidaknya kita mintalah tuan-tuan untuk sampai mudah-mudahan dalam 50 hari lebih ni, jagalah kesihatan, elok dan sebagainya, semuanya dalam keadaan yang baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey tuan-tuan, itu mungkin sebagai satu mukadimah lah untuk kita tengok dalam bulan Rajab ni dan seterusnya sampai kepada Ramadan nanti, insya-Allah. Okey. Baik tuan-tuan, kita masih lagi pada manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita, untuk kita tengok, dan pada malam ni kita akan sampai kepada satu bab yang mana cara Ahlussunnah wal Jamaah, yakni kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah berurusan dengan orang yang menyeleweng. Ini di antara bab ataupun subtopik yang untuk kita tengok secara tidak langsung. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, tapi bagaimana untuk kita bersahabat, bagaimana untuk kita bergaul, tu cakap mudah dia, bersuhbah dengan yang namanya mereka yang menyeleweng. Baik, jadi yang menyeleweng ni ada kemungkinannya
Kalau dipandang daripada dalam konteks sudut akidahnya, mungkin ada yang namanya kafir terus secara mutlak, ada yang mungkin namanya nifaq, yakni munafik, mungkin ada yang namanya fasik, mungkin ada yang kita katakan sebagai mubtadi', orang yang kata melakukan bid'ah dan sebagainya. Mungkin ada juga yang sifatnya asi, yakni derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermaksud sekarang ni macam mana kita nak bergaul dengan diorang? Adakah kita katakan semudah kita kata aku baik, aku tak campur dengan orang? Atau kita katakan, kita rasakan bahawa dengan sedikit orang kata ilmu yang Allah berikan kepada kita, maka kita bergerak untuk cuba tarik dia balik masuk dalam rel, dalam landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang ni kita kena cukup jelas bahawa dalam banyak keadaannya kita katakan bahawa secara mudah seperti mana yang pernah kita bincang dahulu, bahawa yang namanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni terbagi pada dua. Umat akhir zaman ni, yakni kita lah, umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terbagi pada dua. Satu yang namanya ummatun ijabatun, dan satu lagi ummatun dakwatun. Dia ada dua. Satu ummatun ijabatun, satu lagi ummatun dakwatun. Ummatun ijabatun membawa kepada maksud umat yang telah ijab, yang telah jawab. Apa maksud ummatun ijabatun? Yang telah jawab. Apa maksud jawab? Yang dah terima Islam. Dia dah jawab dah panggilan daripada Allah, dia terima seruan Islam, dia terima dan sebagainya. Maka yang ini cakap mudahnya ummatun ijabatun, yakni umat Islam lah, saudara mara kita yang kita ngaku dia sebagai kata saudara seagama dengan kita. So kita terima dia bulat-bulat, maka yang itu kita panggil dia sebagai ummatun ijabatun. Baik. Tetapi begitu juga tuan-tuan, kita kena pegang sungguh-sungguh bahawa bila kata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga termasuk dalam merangkumi yang namanya bukan Islam. Itu juga umat Muhammad, sebab dia adalah umat akhir zaman. Sebab kita tahu bahawa seperti mana yang kita pegang betul-betul kepada ayat yang lazim kita baca, terutamanya pada Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bermaksud Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia diutuskan untuk semua manusia. Dia bukan diutuskan untuk orang Islam semata-mata, tak. Dia termasuk sekali dengan yang bukan Islam, termasuk sekali dengan namanya jin, yang masuknya juga bawah tu namanya jin kafir. Bermaksud Nabi SAW dia diutuskan untuk yang semua yang berada di akhir zaman, termasuklah juga yang bukan Islam. Dan itu adalah satu hakikat. Sebab pada hakikatnya ketika Muhammad SAW sendiri pun diutuskan untuk orang kata untuk sebarkan agama Islam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya tak ada orang Islam. Kan bukankah semua itu tadi itu ditarik untuk masuk dalam agama Islam? Jadi maksudnya sekarang ni ada satu ummatun ijabatun, satu lagi ummatun dakwatun. Bagi ummatun ijabatun yang dah ijab, kalau macam tuan-tuan kata ijab kabul terima tu dan sebagainya. Baik. Jadi yang kata ummatun ijabatun tadi ni tuan-tuan, pendekatannya adalah islah. Pendekatannya islah, bukan dakwah. Tak, dia kurang tepat. Pendekatannya adalah islah. Apa maksud islah? Islah ni maksudnya ialah baiki dia. Dia benar dia seorang Islam. Dia benar seorang Islam, tapi ada kemungkinan gaya hidupnya, corak kehidupannya macam ada lari sikit daripada Islam. Patut 5 kali salat waktu, kita katakan 5 waktu yang dia buat dalam seharian, tapi yang dia buat cuma 3 je. Bermaksud sekarang ni ialah perbaiki dia. Kita kena perbaiki dia, islahkan dia balik. Maksudnya betulkan dia balik. Yang kau buat 3 ni aku rasa macam dekat-dekat je macam Syiah contoh. Sebab Syiah dia mengaku terima 3 je, dia tak terima lagi 2 tu. Jadi bahasa mudahnya sekarang ni yang kau buat 3 ni macam tak kena. Jadi pendekatan kita kepada yang namanya orang Islam, namanya Muslim, walaupun mungkin akidahnya mungkin ada sikit rosak, fasik mungkin, nifak mungkin dan sebagainya, pendekatannya adalah islah. Maksudnya baiki dia. Bagaimana? Itu yang dalam banyak keadaannya kita kena orang kata bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maksudnya kena ada ilmu lah daripada uslub dakwah tadi tu, macam mana nak cakap, macam mana nak tarik dia balik dan sebagainya. Perbaiki. Cakap mudah, islah tu maksudnya ialah baiki dia. Baik. Bagi ummatun dakwatun, siapa ummatun dakwatun? Yang tak terima Islam lagi, yang namanya kafir, mutlak kafir, kosong lagi tuan-tuan. Yang ini betul kita kena dakwah. Yang ini kena dakwah.
Maksudnya kita kena seperti mana yang kita selalu sebutlah tentang persoalan, kena bawa dia ud'u ila sabili rabbik. Kaedah macam tadi boleh juga gunakan dengan hikmah, boleh wal mau'izatil hasanah boleh, dan juga untuk bermujadalah. Baik tuan-tuan, dalam arti kata lain sekarang ni ialah bagi yang ummatun dakwatun, kita gunakan dakwah mungkin dalam banyak keadaan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dengan kata dakwah bil hal, mungkin dengan konteks perangainya, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup indah. Jadi kita mengatakan tunjuk, orang dah mula faham, orang mula tahu oh ini kehidupan Islam dan sebagainya. Jadi keindahan tu nampak daripada diri dia. Okey, baik. So dalam arti kata lain sekarang ni tuan-tuan, kita pegang untuk kita bincang sikit pada malam ni ialah bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah kita bermuamalah, yakni kita kata bersama dengan mereka yang golongan yang menyeleweng. Baik, okey. Disebutkan di sini, dikatakan bahawa ini adalah demi memastikan tindakan kita sebagai pendukung as-sunnah adalah selaras dengan kehendak as-sunnah itu sendiri dalam usaha untuk membasmi bid'ah sebagai lawan kepada as-sunnah. Ni kita dah banyak bincang lah sebab kita katakan lawan kepada sunnah itu sendiri adalah bid'ah, benda yang kata yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Tuan-tuan, kewajipan utama bagi ahli sunnah wal jamaah pertamanya ialah terhadap ahli bid'ah ialah menerangkan dan memberikan amaran kepada umat Islam akan kesalahan mereka. Di samping itu diajarkan pula amalan as-sunnah yang betul, yang kita katakan yang betul dengan jelas dan juga nyata. Okey, baik. Kenapanya tuan-tuan kenapa kadang-kadang kita mengatakan boleh nampak ada sedikit perbezaan dalam arti kata lain di antara mereka yang bersifat mubtadi', yang kata yang menambah-nambah ataupun yang mungkin kita katakan ada sedikit kesalahan dalam konteks pemahaman mereka dan sebagainya. Ada yang disifatkan di sini bahawa kadang-kadang mereka tadi ini ialah dalam menerima, disebutkan di sini bahawa dalam mereka menerima ataupun mempelajari satu-satu ilmu ataupun manhaj, yang mana manhaj yang mereka pelajari itu ada kekurangan pada sudut-sudut tertentu dari ilmu syarak. Ada kemungkinannya kekurangan daripada sudut-sudut tertentu daripada ilmu syarak. Baik tuan-tuan, cakap mudah beginilah. Kita dalam banyak keadaannya ialah kita menerima bahawa setiap satu-satu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, contoh tuan-tuan, katakanlah satu-satu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, pada hakikatnya ilmu Allah ni dia keterlaluan luas. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni keterlaluan luas. Malah ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, cakap mudahnya ialah dia bersifat dinamik. Apa maksud dinamik? Mungkin sekarang dari segi perbahasannya begini, angle-nya mungkin begini, perspektifnya mungkin begini, tapi mungkin setelah 5 tahun, setelah 10 tahun dengan suasana yang berbeza, dapatan kajian yang mungkin berbeza, kalau konteks sains dan sebagainya, dia membuktikan ada kemungkinan sebaliknya. Ada kemungkinan dia sebaliknya. Bukan nak mengatakan bahawa ilmu yang ada tadi itu salah, tidak, tapi mungkin ada penambahan. Bermaksud sekarang ni tuan-tuan, sebab kita pegang juga bahawa pada hakikatnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Al-Alim. Allah itu maha mengetahui. Allah itu Al-Muhit. Allah itu meliputi daripada sudut ilmunya. Alimun khabir, iaitu yang selalu digandingkan. Alim, maha mengetahui. Khabir, cukup detail. Al-Khabir Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu cukup detail pengetahuan dia, cukup meresap dalam jiwa manusia dan sebagainya. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, dalam arti kata lain sekarang ni ialah ada kemungkinan yang kita belajar tadi itu lebih kepada persoalan konteks hukum semata-mata. Tapi ada kemungkinan pada ketika kita belajar tadi itu atau kita dapat satu-satu perkara, kemungkinannya ada angle tertentu yang kita tak ternampak. Itu cakap mudah. Contoh, katakanlah dalam konteks bid'ah ke dan sebagainya, selalu orang selalu sebut dan sebagainya. Okey. Bid'ah mungkin secara mudah lah, orang selalu kata tentang persoalan bahawa apa yang dilakukan ni secara mudah lah, kita tak payah pergi dalam sangat. Apabila dikatakan bahawa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak kedapatan pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cakap mudah macam itulah, yang tidak kedapatan ataupun Nabi tak pernah buat pada zaman hayat dia dan sebagainya. Clear kan? Baik, secara umumnya. Mungkin secara umumnya dia macam tu je tuan-tuan. Jadi mungkin kita mengatakan pada dasarnya dia susah untuk nampak dalam, dia cuma nampak secara umum. Baik. Tapi kalau katakan untuk kita cuba fahamkan dia lagi, mungkin kita boleh cuba cakap dengan dia. Kita katakan sekarang ni, cuba kamu tahu tak bid'ah ni daripada sudut bahasa dia datang daripada apa? Daripada perkataan apa sifatnya?
Contoh, katakanlah bid'ah, kalau gambaran mudahnya, gambaran mudahnya ba dal ain ta marbuta. Bid'atun itu ejaan secara mudah lah. Tapi dia punya perkataan dasarnya, dia datang daripada badi'ah. Ba dal ain. Apa maksud badi'ah? Maksudnya adalah benda yang sifatnya ialah dicipta. Tapi begitu juga, walaupun dia dicipta, sifat asasnya apa? Daripada tidak ada kepada ada. Daripada tidak ada, betul kita cakap cipta, tapi sifatnya apa? Dia daripada tidak ada kepada ada. Berbeza dengan kalau dalam bahasa Arab, kadang-kadang kita biasa dengar tentang perkataan ja'ala. Kita katakan ja'ala. Ja'ala ni pun namanya juga kita cipta, kita buat. Cuma sifatnya berbeza. Bila kata ja'ala, biasanya ialah dia datang, ataupun kita katakan dia datang daripada perkara yang ada kepada ada. Daripada ada kepada ada. Sedangkan dalam banyak keadaannya badi'ah, dia sama dengan seperti sifat khalaqa, yakni daripada tidak ada kepada ada. Sebab tu dalam banyak keadaannya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tengok dalam Asmaul Husna, tuan-tuan akan jumpa dengan nama Al-Badi', yakni yang maha mencipta. Badi'as samawati wal ard, yang mencipta langit dan juga bumi. Secara tak langsungnya, cakap mudahnya tuan-tuan, ialah angle daripada yang kita nampak tidak ada kepada ada. Kita nak bagi dia lebih faham tentang persoalan bid'ah itu bagaimana dan sebagainya. Tapi hakikatnya apa? Daripada yang tak ada kepada ada. Dia bukan kita kata semata-mata yang kita tengok dalam banyak keadaannya. Mungkin kita selalu kata Nabi tak buat, terus tak ada. Sebab kadang-kadang ada sesuatu, cakap mudahnya, mungkin Nabi tidak buat, tetapi daripada sudut dalil isyariahnya ada. Apa maksud isyariah? Maksudnya secara isyaratnya mungkin ada. Isyarat tu ada. Syarak kita katakan secara luasnya ada memberikan bayangan-bayangan bahawa perkara tersebut dibenarkan. Jadi perkara tersebut mungkin kita boleh nampak dalam satu angle yang sedikit berbeza lah. Itu secara tidak langsung lah. Sebab kadang-kadang ni tuan-tuan, sebab kadang-kadang dia dapat angle-angle dia. Contoh katakanlah tuan-tuan, semalam bukan, hari semalam Sabtu, Jumaat, ada satu jemputan ceramah lah kebetulannya. Wallahualam, ni terpulang pada tuan-tuan. Tapi dia sebab ceramah tu kebetulannya masa dia telefon, dia kata, "Ustaz, kita orang nak cerita, minta Ustaz cerita pasal Ramadan." Dia kata tu penganjat ni. Saya tanya balik pada penganjur. Saya kata, "Ni nak cerita pasal Ramadan. Betul Ramadan ni?" "Betul Ustaz." "Minta maaf," saya cakap, "ni baru masuk Rejab." "Ya, memang kita orang nak cerita pasal Ramadan." Saya kata advance 2 bulan sebelum dah cerita dah pasal Ramadan. Semalam, kemarin tuan-tuan, Jumaat. Baik, saya pergilah. Jadi bagilah ceramah tu sikit lebih kurang. Baik, kemudian adalah sesi soal jawab dan sebagainya. Okey tuan-tuan, angle saya nak bagi tahu tentang persoalan angle kadang-kadang. Mungkin bukan dalam konteks bid'ah, tapi nak katakan mungkin dalam konteks ilmu tertentu tu mungkin dia tak berapa masuk, tak berapa kena. Baik, kebetulannya ialah ada sikit luar topik, yakni berkaitan tentang persoalan istinja. Tuan-tuan, kita istinja, bersuci. Okey, baik. Ialah sebab nak katakan bahawa kita katakan nak bersuci tadi tu bagaimana. Tu bahasa mudah dia. Sebab kadang-kadang bila soalan tu sampai, saya tanyalah pada abang tu tadi. Saya kata, "Bang, abang istinja macam mana bang?" Dia kata, "Macam biasalah Ustaz. Lepas ada hem ke apa ke sikit semua sekali. Lepas tu nanti kalau katakan buang air besar, pakai sabun. Macam tu je." Itu je. Dia kata, "Itu je lah. Kaedah untuk pastikan syarat 3 tu hilang." Kan kita kena ada hilang 3 tu kan. Apa dia? Bau, rasa dan rupa dia kan. Bau, rasa dan juga rupa dia. Warna lah kadang-kadang ada orang sebut macam tu. Baik. So sekarang ni kaedah nak pastikan 3 ni hilang. Kaedah tu ialah betul, kita setuju dia basuh dengan air, dia basuh dengan sabun tu, kita setujulah. Tapi sekarang ni nak kaedah dia, mekanisme nak pastikan betul-betul 3 ni confirm hilang. Nak check kat mana? Betul kita basuh, nak check kat mana? Pakai jari korek.
Okey, baik. Boleh terima kaedah secara umumnya. Okey, baik. Benar, kita pakai jari hantu kita ni, jari tengah hantu ni, jari tengah kita ni, kiri jangan pakai kanan. Boleh faham lah jari ni. Okey, baik. So jari tengah, tapi wallahu alam, cuma yang kalau setakat yang kata yang kami belajar dulu, kami diajar dulu, satu ruas sajalah. Satu ruas saja. Satu ruas saja, jangan lebih. Sebab satu ruas ni tuan-tuan, kalau katakanlah tuan-tuan rasa, cakap mudahnya minta maaf cakap, pada dubur kita tadi tu, pada anal kita kata itu, dia masih lagi pada gelung. Pada gelung dubur tu sendiri, dia belum lagi betul-betul mencecah masuk. Tu cakap mudah. Baik. So sekarang ni dengan satu ruas daripada jari kita ni tadi ni tuan-tuan, insya-Allah dia masih lagi belum sampai pada tahap batal pun kalau katakan kita sedang berpuasa. Tak. Satu ruas. Fahamkan saya, satu ruas saja. Sebab dia masih lagi pada pergelungan. Okey, baik. Tuan-tuan, sekarang mudah senang ceritanya, benar kita pakai sabun, kita pakai air dan sebagainya. Tapi kita jangan lupa bahawa pada ketika ni daripada sudut anatomi badan. Anatomi badan ni maksudnya daripada sudut sifat yang mana Tuhan ciptakan pada setiap anggota badan kita, bagaimana sifatnya. Itu cakap mudah dia lah. Baik. So senang cerita tuan-tuan, kalau katakanlah mengikut kepada anatomi anal kita secara tak langsungnya, pada ketika kita rokok, pada ketika kita sujud, permukaan tu terbuka. Bermaksud kalau semata-mata atau sekadar kalau setakat dengan air, dengan sabun, kita mungkin boleh bersetuju di luar ataupun on surface permukaan tu mungkin bersih, insya-Allah, mudah-mudahannya. Tetapi bagaimana pada ketika yang kita rokok dan sujud? Sebab dia akan terbuka sedikit. Kalau katakanlah tak kena gaya, silap-silap bahagian yang terbuka tadi tu dia tak bersih lagi lah. Mungkin ada ainnya tadi tu masih ada lagi. Mungkin ada biji cili ke, tak tahulah, biji jambu ke. Jawabnya tak salah salat. Sebab tu dia mesti ada satu kaedah. Dia mesti ada satu kaedah untuk kita pastikan bahawa kita katakan daripada tiga tadi tu memang selesai. Lepas tu saya tanyalah dekat abang tu. Kata bang, memang tak ada buat langsung lah pak? Tak ada lah ustaz, apa semua sekali. Yang penting kita katakan, saya tengok aja kat tangan, tak ada. Tangan tu tangan mana? Tangan semua tangan lah. Amboi, semua jari. Jangan, tak perlu sampai pada tahap tu. Lepas tu dia kata, rasa, saya rasa kat lidah. Mai. Ni semua, betul? Saya cakap dengan dia. Apa rasa bang? Akhirnya, sebab saya belajar, ustaz saya ajar macam tu. Dia kata, maksud rasa tu rasa kat lidah. Saya kata, biar benar. Dia pun sebutlah, dia sebutlah nama ustaz tu. Saya kenal lah. Memang saya kenal. Dia kata, saya diam, saya kata, kalau boleh nama tu jangan sebut lagi lah. Saya jangan tu sebab tak elok lah kan. Baik. Tapi poin asasnya ialah, saya cuba kata untuk mentakdilkan dia, untuk moderatekan dia ialah tentang persoalan ialah mungkin kita pada ketika kita mentarifkan ataupun ketika mendefinisikan perkara tadi tu, apakah maksud rasa tu kat lidah. Dia macam, kalau tuan-tuan tengok dalam satu konteks prinsip umum yang ada pada Islam sendiri pun, Islam dia cukup ambil berat berkaitan dengan hygiene, dengan bab kebersihan, supaya elak daripada penyakit dan sebagainya. Mana mungkin daripada satu sudut paling mudah, mana mungkin yang namanya tangan dah macam ni, sentuh pada najis, nak pastikan pergi rasa kat lidah. Kan? Kalau kita pandang kat situ, antara yang kau kata nak pastikan bawah tadi bersih, nak rasa kena berasa kat sini, dengan satu prinsip mengatakan bahawa Islam yang tentu kebersihan sungguh-sungguh, tapi penilaian kepada yang sini dia macam tak betul. Itu bermaksud nak kait dengan persoalan tadi itu, ada kemungkinan sebahagian daripada apa yang kita tahu, mungkin namanya ilmu, mungkin namanya maklumat yang kita dapat mungkin dalam satu angle semata-mata, tapi mungkin ada perspektif yang lain. Kita tak boleh nak link, kita tak boleh nak join, tak boleh nak sambungkan dengan perspektif yang lain. So pada ketika orang lain dengar, rasa tu macam mana, rasa dekat lidah, kita rasa, oi, dia dah tak jadi satu perkara yang harmoni secara keseluruhan kepada sisi Islam. Sebab tu bila kita melihat ataupun bila kita mendengar satu konteks orang berkaitan cakap tentang persoalan tentang persoalan tuan-tuan cuba kalau dapat tawakuf, kalau masuk tawakuf, berhenti dulu, fikir air dulu, betul, tengok
nak faham. Sebab tu kita dalam konteks sekarang ini macam mana nak bergaul dengan imam. Kita terangkan secara mudah sikit, dia bagi tahu angle kita. Dan memang dalam banyak gambaran dia, contoh kalau katakan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bila katakan Nabi SAW ada satu hadis tu, bila ini ada sikit perbahasan fiqh yang lain lah, tapi saya nak bawa sedikit. Bila yang dikatakan bahawa qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada azwaji maqama wa shalla. Baik. Maka ini hadis saya tak boleh cari dalam sana. Bila dikatakan bahawa bila Nabi SAW qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada azwaji, Nabi SAW punya kucuk. Kucuk sebahagian pada azwaji. Baik, dia kucuk sebahagian daripada isterinya yang ada pada ketika tu, maqama wa shalla. Dan dia bangun dan dia solat. Termasuk kat situ bahasa mudahnya langsung tak ada cerita pun daripada riwayatan dan bukan macam dia ni lapasnya langsung tak ada. Sebab dia maqama wa shalla. Dia berdiri terus saja dalam ada matan yang lain, riwayat lain dia katakan fakam bar dan sudah takbir. Baik tuan-tuan. Itu kan isu asal. Isu asalnya sekarang kalau kita nak bagi faham konteks sebab dalam mereka masalah mereka kita tak boleh lapas, kita tak boleh lapas kita cakap secara mudah macam ni lah. Kita tanya dekat dia, kau kalau cakap bahasa apa? Aku cakap bahasa Melayu. Nabi kalau cakap bahasa apa? Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Betul? Nabi cakap guna bahasa ni bahasa apa? Bahasa Arab. Kita sekarang ni tuan-tuan, kita masukkan niat tadi guna bahasa Arab ke guna bahasa Melayu? Bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu pada sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi yang boleh supaya hanya kita dapat hadiah. Jadi bahasa Melayu sekarang kita bagi satu sumber sedikit. Apa sumber bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahasa Arab? Perlu kepada terjemahan. Tak perlu terjemahkan dia. Susah ni yang pada kita namanya lepas niat, pada kita lepas niat bahasa Arab. Kita yang sebenarnya yang bahasa Melayu. Kenapa? Sebab kita nak bagi kita. Jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya bahasa Arab tadi jelas dia tak begitu kepada lepas niat. Bermaksud pada ketika dia maqama wa shalla ataupun maqama wa kabbar, ketika dia angkat takbir tu tak perlu usalli, yang kat dia Allah kat dalam tu adalah usal dia je. Jadi dia tak perlulah terjemah, dia tak perlulah bahasa Melayu. Bagi kita ni pasal kita nak bantu. Sudah adalah angle-nya nak bantu supaya sebagai satu kata pemisah di antara dunia luar dengan dunia solat. Jadi sebab tu kita ada perbantuan ada je dalam pasangan dalam belum jika kita Allah lagi dalam tu yang biasa
tiada langsung bermaksud untuk membelakangkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka ada ruang bagi kesilapan kita ini untuk dimaafkan berdasarkan keikhlasan dan yang mana tidak sampai kepada tujuan yang cukup sempurna dan mencukupi kepada mereka. Inilah tujuan semua yang namanya hamba-hamba Allah, Tuhan, semuanya nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang masuk syurga kan? Dan memang kita memang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada siapa yang kata saja nak masuk syurga Allah, tapi tak apalah, kita dalam neraka. Tak ada tuan. Jangan ramai. Bagi masa ni ada baca yang kata pada semua azab tadi, melainkan tambahan yang melampau. Maksudnya Allah mengatakan bahawa soalan bentuk azab tadi dia boleh ubah kadar kepanasan melampau daripada yang dilakukan Nabi SAW. Allah sebut Malik Yaumiddin. Aku boleh nak syurga aku dan sebagainya. Yang pastinya ialah pada ketika Allah azab pun dalam keadilan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bermaksud Allah zalim. Tak, dalam keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada asasnya ialah sekarang ni ialah tentang persoalan bahawa untuk kita nampak bahawa kira-kira apa pun yang kita dengar berkaitan dengan neraka, bayangkan dengan logik. Dia tak ada gambaran logik dekat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada gambaran logik. Cakap mudahnya ialah kalau dekat dunia digandingkan cuma sifat zaujiah. Ganding-ganding dia ada sakit, mudah ada muda, kalau katakanlah kalau nak ganding tak pernah tenaga lah dia akan subur ada pada akhirat kita suka bahawa memanglah permasalahan yang alam barzah sampai akhirat kita memang diazab. Yang diazab tadi itulah adalah fizikal, badan, dan itu juga dengan roh, dua-duanya sekali. Badan dan juga dengan roh. Tetapi begitu juga tuan-tuan, badan yang disebutkan badan dekat alam barzah dan itu juga dekat akhirat bukan badan yang sama seperti mana dalam dunia. Sebab badan di dunia dia memerlukan kepada sababiyah. Dia terikat dengan namanya cause and effect. Dia ada sebab dan musabab. Badan dunia akan sihat sekiranya kita bagi dia dengan makan dan minum. Kita rehat, badan pun akan segar. Tetapi badan di akhirat dia tak terikat dengan sebab dan musabab. Jadi jangan lupa, bermaksud tak boleh pakai logik. Kita mengatakan pada sudut akhirat Allah tanggalkan salah satu daripada sudut tadi itu. Kalau katakanlah bahasa mudahnya, kita tahu bahawa dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, gambaran dalam syurga dia orang duk petik buah. Dia harvest saja, dia cuma tuai. Tapi Allah angkat, Allah cabut sifat penat daripada ahli syurga. Bukankah demikian? Kalau sifatkan dekat dunia, petik buah, adalah penat.
Kan? Sebab itu sifat dunia. Kita guna tenaga. Lama-lama bila tenaga berkurangan, kita akan penat. Kita perlu kepada rejuvenasi badan. Rehat, tidur mungkin dan sebagainya. Tapi ada tak perkara tersebut berlaku pada ahli syurga Allah? Tak. Sebab semua sifat gandengan dunia yang dua, sifat miskin, sakit ke apa, kena kaya, miskin, sakit dan sebagainya, semua tak ada. Semua tinggal satu. Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya sehat, Allah tanggal. Allah tinggalkan hanya kesakitan saja dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wali'azubillah. Itu sifat dia. Jadi bermaksud sekarang ni tuan-tuan, kalau katakanlah seperti mana sekarang kita dah mula masuk dalam Rajab, saya yakin nanti tak lama lagi kita akan mula bercerita berkaitan dengan Isra' Mi'raj dan sebagainya tuan-tuan. Kita akan mula banyak cerita lah berkaitan ini sebagainya. Dipandang pada satu sudut, dipandang pada satu sudut. Tidak salah untuk bercerita, tidak salah untuk menyampaikan, kata inzar, yakni ancaman-ancaman, kata daripada apa yang berlaku dalam neraka Allah, azab-azabnya dan sebagainya tuan-tuan. Tak salah untuk menggerunkan orang dan sebagainya. Tak solat, ini gambaran kata azab dia. Tak amanah, ini gambaran azab dan sebagainya. Tapi begitu juga tuan-tuan, we put a more concern. Kita kena letak satu concern, satu keprihatinan yang lebih tinggi. Sebenarnya ialah bukan satu sudut, bukan persoalan bentuk azab, bukan itu pada asasnya. Tapi yang lebih mendasari dekat sini ialah apa dia? Bagaimana untuk mengelakkan azab, bagaimana untuk mengelakkan dosa, bagaimana untuk elakkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya yang paling asas. Tahu bentuk azab pun, tapi kalau katakanlah ayat Allah dah letak kat ujung, falan nazidakum illa azaba, bermaksud tahu pun macam tu, hakikatnya Allah boleh ubah pada bila-bila masa. Maksudnya satu surah tak apalah, untuk pengetahuan tak ada masalah, untuk maklumat. Tapi yang lebih penting pada hakikatnya adalah untuk elak daripada mengata diazab, untuk elak daripada melakukan dosa-dosa besar terutamanya. Seperti mana yang awal tadi kita ada bincanglah, di antara as-sayyi'at dan juga dengan al-kabair. Jadi tuan-tuan, kita yakin seperti mana yang disebutkan dekat sini, tentang persoalan yang dikatakan bahawa ada kemungkinan lah, ada kemungkinan, dan memang dalam banyak caranya tuan-tuan, kita maklum, saya sendiri pun kawan kata kita masih lagi belajar dan sebagainya. Tuan-tuan tak apalah, tuan-tuan ilmu banyak, tak ada masalah. Ni pahala banyak-banyak, kaki kiam apa semua sekali kan, tak ada masalah. Tapi bahasa mudahnya, kalau untuk diri saya ni ada kemungkinan ada lagi angle-angle, sudut-sudut yang kita masih lagi kurang nampak. Begitu juga pada ketika kita bergaul, bermasyarakat dan sebagainya tuan-tuan, ada kemungkinan apa yang lahir daripada mereka, cara mana mereka berfikir dan sebagainya, mungkin di atas kekurangan beberapa sudut-sudut pandang daripada ilmu-ilmu Islam itu sendiri secara tidak langsung. Maka menjadi satu tanggungjawab bagi diri kita ialah untuk memberikan dia kefahaman. Seperti mana kita kata tadi, kita ada ummatun ijabatun, untuk kita mengislahkan dia, untuk baiki dia, bagi input, bagi maklumat dalam angle-angle, dalam ruang-ruang yang mungkin dia tak perasan, tapi kita boleh cuba untuk fahamkan dia dalam banyak keadaan, lebih memahami apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh para ulama kita, dan yang paling penting seperti mana yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa cukuplah kot untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan. Sebenarnya ada kat sini, kalau ikut kat sini dia ada lebih kurang dalam 5 pihak yang kita katakan yang ada kemungkinannya menyeleweng ataupun sedikit tersasar daripada jalan-jalan ahli sunnah wal jamaah. Kita baru sebut satu, adalah lagi 4 insyaAllah untuk kuliah yang akan datang nantilah. InsyaAllah mudah-mudahan panjang umur. Doa lah sama-sama tuan-tuan, seperti mana orang kata saya sebutkan tadi, kata kita nak sampai pada Ramadan, minta kesihatan yang cukup sempurna pada Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umur dan sebagainya. Betul solat. Siap. Mana letaknya roh selepas kita mati? Mana? Roh selepas kita mati. Baik. Perbahasannya panjang, tuan ataupun abang boleh tengok dalam angle kata konteks tasawuf pun boleh, nak tengok dalam angle perbahasan secara mudah pun boleh. Baik. Secara mudahnya, kata Imam Al-Ghazali, bila kita meninggal dunia, kita matilah, cakap mudahnya, mufaraqatur ruh anil jasad, anil badan. Okey, baik. Berpisahnya roh daripada jasad seseorang. Okey, baik. Cakap mudahnya, bila dia berpisah saja, maka roh dia akan masuk dalam alam arwah.
alam arwah. Arwah ni plural, jamak, kata banyak untuk roh-roh. Arwah tu roh-roh maknanya. Jadi satu sudut, kalau macam kita kata arwah bapa aku, arwah mak aku tu daripada sudut etimologi, daripada sudut bahasa salah. Sebab kita macam kita nak merujuk pada ayah kita, mak kita. Tapi bila kata arwah mak aku, contoh roh-roh mak aku, itu maksud dia tak betul lah. Daripada sudut makna lah. Okay, baik. Jadi yang sepatutnya kalau kata merujuk kepada orang yang dah meninggal dan sebagainya, katakan ayah ke ibu ke apa, kalau ayah lelaki, Allah yarham ayah aku. Sepatutnya kita gunakan itu, lebih menepati lah. Mudah-mudahan Allah rahmati dia dan sebagainya. Baik. Okey. Bila dia ini secara mudah. Bila berpisah saja roh daripada jasad kita, maka roh dia akan masuk dalam alam arwah. Cakap mudahnya alam roh lah. Alam roh. Baik. Dalam alam roh ni tuan-tuan, berdasarkan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia terbagi kepada dua. Alam roh ni dia terbagi pada dua. Satu yang disifatkan sebagai alam eliyin. Alam eliyin ni maksudnya ialah pada alam roh tinggi. Maksudnya roh-roh yang baik. Itu cakap mudah dia. Alam eliyin. Eliyin ni alam untuk roh-roh yang baik. Maksudnya syuhada, para anbiya, rusul, nabi-nabi, mati syahid dan sebagainya, salih dan sebagainya, semua masuk dalam tu. Baik. Bagi yang namanya kita katakan yang kufar, kafir, waliyazubillah, namanya munafik, asi, kaki maksiat dan sebagainya, fasik, maka roh akan masuk pada alam sijin. Pada alam sijin. Sijin ni walaupun dalam konteks kalau katakan dalam perbahasan, tapi sebenarnya memang ada pandangan mengatakan bahawa sijin ni sebenarnya macam penjara. Dia sebenarnya sijinun dalam bahasa Arab maksudnya penjara. Sijinun, sim jin nun. Sijinun tu maksudnya penjara. Baik. Bila kata alam sijin ni maksudnya ialah alam penjara, memenjarakan siapa? Roh-roh yang disifatkan sebagai orang-orang kafir, banyak maksiat, derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cakap mudah dia lah. Selepas soalan dulu ke ataupun sebelum? alam pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahui bagaimana di mana alam itu berada. Bahasa mudahnya lah. Tetapi begitu juga yang merasai azab ataupun pra azab akhirat, sebab berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur adalah satu manzilah. Kubur adalah sebagai satu tempat, satu rumah di antara raudatan min riyadil jinan ataupun hufratan min hufarin niran atau kama qala, yakni kubur adalah salah satu daripada rumah yang merupakan mungkin salah satu taman syurga Allah, atau hufrah wali'auzubillah, salah satu daripada jurang api neraka Allah Subhanahu wa taala wali'auzubillah. Tetapi pada dasarnya sekarang ini, bagaimana pemisahan itu berlaku dalam satu alam yang cukup besar, hanya Allah Subhanahu wa taala yang saja yang maha mengetahui. Yang pasti yang diazab pun jasad dan roh, yang menerima nikmat pun jasad dan roh juga pada pra akhirat ini, yakni alam kubur. Dia tetap merasa. Kalau katakanlah bagi mereka yang baik dan sebagainya, setiap berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi dan setiap petang kuburnya tadi itu akan keluar, yang dikatakan diharumkan dengan wangian syurga Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pagi dan setiap petang tadi itu selain daripada haruman syurga, dipertontonkan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Waliyazubillah. Tapi kalau katakanlah bagi mereka yang kita katakan yang gagal jawab, kata soalan-soalan mungkar dan nakir, soal kubur tak dapat jawab, yang memang pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala memang kalau katakan patut untuk menerima sebahagian daripada azab tadi itu dan sebagainya, maka setiap pagi dan setiap petang kita katakan dahlah kubur tu bercerakah, jadi sempit dan sebagainya, waliyazubillah. Kemudian akan keluar pula yang namanya hawa-hawa, bahang-bahang panas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala pada setiap pagi dan setiap petang, cakap mudahnya, dan juga dipertontonkan tempat dia dalam neraka Allah, waliyazubillah. Jadi bahasa mudahnya, dalam satu alam yang cukup luas, bagaimana Allah memisahkan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti berdasarkan kepada akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yang menerima azab adalah jasad dan roh, yang menerima nikmat juga adalah jasad dan roh. Itu apa yang pasti. Baik, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah. Dan kau perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah, 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 barakallahu lakum wa lana, barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah أدم حبهما، الله صل وسلم على رسول الله. الله تب علينا، الله ارضى عنا، الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma